Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. In qaluhum asamu minni dima'uhum wa amwaluhum wa hasabu ila Allah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, tuan-tuan imam, pengerusi, timbalan pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa serta pegawai-pegawai surau Al-Hikmah penjara Taiping, khususnya para pegawai-pegawai kanan penjara Taiping, tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kurniaannya kepada kita dengan nikmat iman, Islam, kesihatan, kelapangan dan nikmat-nikmat yang lain yang diberikan kepada kita pada hari ini, sehingga kita dapat mempergunakannya untuk kebaikan kepada diri kita sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT mengekalkan nikmat-nikmat tersebut ke atas kita dan kita dapat pergunakan untuk mengumpul sebanyak mana mungkin pahala dan menghindarkan sejauh mungkin dosa yang kita buat di atas dunia ini, kerana kedua-dua tersebut akan memberi kesan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi akhir zaman yang datang kepada manusia membawa agama Islam, dan dengan agama Islam itulah yang mencapai darjat kesempurnaan dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada Islam, maka manusia akan hidup dalam keadaan tidak sempurna. Kalau kita tengok kadang-kadang orang yang tidak ada agama, dia melebihkan agama dan melebihkan dunia dalam kehidupan dia. Ada orang bila dia beragama pula, dia berlebih-lebih pula dalam akhirat dia, sehingga dia meninggalkan terus dunia ini. Sedangkan agama kita meminta kita untuk berfikir tentang akhirat, tetapi tidak melupakan habuan ataupun nasib kita di atas dunia ini. Jadi maknanya janganlah kita mengutamakan akhirat sampai kita lupa dunia, dan janganlah pula kita mengutamakan dunia sampai kita melupakan akhirat. Keseimbangannya ialah melebihkan akhirat berbanding dengan dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok dalam sirah dia, kehidupan dia, dia mengutamakan akhirat, tapi dia juga menjadi pemerintah, menjadi pemimpin kepada kerajaan Islam Madinah, yang mana menunjukkan Nabi menyusun juga tata cara kehidupan di dunia. Jadi utamakan akhirat, tapi jangan lupa kehidupan kita di dunia. Kerana kalau kita melupakan dunia, dunia akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak layak, yang tidak sepatutnya, dan akhirnya dunia akan musnah, dan kita akan dipertanggungjawabkan di atas ketidakpedulian kita tentang dunia. Jadi Islam mengajar kita mengutamakan akhirat, tapi jangan melupakan dunia. InsyaAllah mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka yang senantiasa mengutamakan akhirat tetapi tidak melupakan habuan atau bahagian kita di atas dunia ini, insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah, insyaAllah pada malam ini kita menyambung pengajian kita dalam kitab kita Matla'ul Al-Badrain wa Majma' Al-Bahrain, dan kita berada di muka surat yang ke-9, rukun Islam dan rukun iman. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fi umuri daraini insyaallah minal aminin. Rukun Islam dan iman ini merupakan paksi utama dalam akidah kita. Kedua-duanya ini mesti kita bukan sekadar percaya, tapi mesti meyakini.
Kedua-dua ini, Islam dan iman ini, kena berpasak kukuh di dalam tubuh kita, dalam hati kita, dalam sanubari kita. Apa datang keadaan macam mana pun fitnah terhadap agama, jangan sekali-kali melucutkan iman dan Islam dalam diri kita. Karena kita tahu kita diserang dengan pelbagai ghazwah pemikiran kita. Orang cakap macam ni tentang Islam, orang pertikaikan macam ni tentang Islam. Saya ambil contoh satu. Hadis Nabi dipertikaikan oleh mereka yang tidak mempercayai hadis Nabi. Mereka kata apa? Okey, hadis Nabi dibukukan selepas 200 tahun kewafatan Nabi SAW. Dan proses nak mengambil sanad hadis itu melalui pelbagai-bagai jalan yang sukar. Dan perawi-perawi yang ada tu kebanyakannya dah tua, dah lupa dah. Jadi dia kata tidak sah hadis Nabi kerana 200 tahun baru dibukukan. Jadi cara nak selamat, mereka kata jangan ikut hadis Nabi, ikut Al-Quran sahaja. Ini geng anti hadis yang cuba menafikan kewujudan hadis. Jadi begitu juga dengan Islam. Islam ni wujud sejak zaman Nabi Muhammad SAW 1400 tahun dahulu. Dan kemungkinan besar berlakulah kesilapan dan sebagainya, maka mereka mempertikaikan tentang keaslian Islam dan iman. Jadi saya mohon pada diri saya dan tuan-tuan, janganlah kita terpengaruh dengan kata-kata ataupun sebarang ajaran-ajaran yang membawa kita keluar daripada Islam dan iman kita, insya-Allah. Baik, qala musannif, kata pengarang kita, i'lam annahu yajibu ala kulli shakhsin minal mukallafin walau kana raqiqan an ya'rifa arkanal islami wal iman. Ketahui olehmu bahwasanya wajib atas tiap-tiap seorang daripada mukallaf. Baik, wajib atas tiap-tiap orang daripada mukallaf. Mukallaf ni ialah mereka yang diberi tanggungjawab, yang mana mereka ini mesti melaksanakan segala tuntutan-tuntutan di dalam agama, iaitu dipanggil orang yang mukallaf, orang yang diberi tanggungjawab. Kalau budak-budak dia tak sebut mukallaf sebab dia masih lagi di bawah umur ataupun di bawah tanggungjawab. Dan jikalau ada ia sahaya orang sekalipun, walaupun dia seorang hamba, dia wajib juga bahawa diketahui ia akan rukun Islam dan rukun iman. Maknanya orang-orang yang mukallaf diberi tanggungjawab. Tapi kalau orang itu buta sejak lahir, pekak sejak lahir, dia tak boleh nak belajar, tak boleh nak mendengar apa semua, maka itu orang tidak diberi tanggungjawab. Tidak diberi sebarang tanggungjawab. Tapi kalau orang itu mukallaf, sekadar buta tapi dia dengar, maka dia kena juga, karena dia ada panca indera yang boleh digunakan. Baik, sekalipun ada ia sahaya orang, maknanya hamba orang, selagi pun ianya hamba orang, wajib ia mengetahui akan rukun Islam dan rukun iman. Maknanya tidak ada sebarang pengecualian kepada manusia untuk mengetahui rukun Islam dan rukun iman, khususnya juga kepada orang Islam. Fa arkanul islami khamsatun, maka bermula rukun Islam itu 5 perkara, iaitu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, bahawa naik saksi engkau bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Ini perkara pertama. Paksi pertama dipanggil kalimatut thayyibah ataupun kalimah tauhid. Kalimah ini akan membantu kita di akhirat kelak. Kalimah ini jangan dilucutkan daripada dada kita, kerana dia akan membantu kita di akhirat kelak. Dan bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Nabi itu pesuruh Allah. Disebut oleh Imam Al-Qurtubi dia dalam kitab Mahsyarnya bahawa seandainya di mizan nanti timbangan kita sama berat kejahatan dan berat kebaikan sama, maka Allah akan membawa datangkan satu bitaqah, satu petikan, satu kad yang mana tertulisnya syahadah kita. Dan syahadah itu diletak di atas timbangan kita yang sebelah kanan, menyebabkan timbangan kita sebelah kanan menjadi berat dan kita akan dibawa masuk ke dalam syurga.
Jadi maknanya kalau kita ni jenis orang yang sat buat baik, sat buat jahat, sat buat baik, sat buat jahat, kemungkinan besar timbangan kita akan sama. Tapi kalau orang-orang muqarrabin, orang-orang yang as-sabiquna awwalun, orang dulu depa banyak buat baik. Kita hari ini iman kita yazid wa yanqus, naik turun, naik turun, naik turun. Kalau hari ni kita wara', baguslah kita kan. Malam tadi pukul 4 bangun dah pagi tadi kan. Dia main malas, subuh 6.45, pukul 7, pukul 8 kan. Maknanya iman kita tak menentu dan kita termasuk dalam kategori mereka yang sat-sat buat, sat-sat tak buat tu. So, kata Imam Qurtubi, jagalah kalimah tayyibah kita, iaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia akan menjadi pemberat di dalam mizan kita nanti. Bermakna perempuan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan sekali kita keluarkan kalimah tersebut daripada dada kita. Kan Nabi kata walau kana dzarratin minal iman, walaupun ada sebesar zarah daripada iman, dia akan masuk ke dalam syurga. Yang kedua, kalimah thayyibah ini menafikan kewujudan ketuhanan yang lain. La ilah, ilah tu Tuhan lain tidak ada melainkan Allah. Walaupun orang mengatakan Allah ini nama khas kepada zat Tuhan, macam-macam lah orang pertikaikan, tapi kita janganlah pemikiran kita cuba nak mendalami begitu dalam tentang zat Allah ini. Kita takut kita akan terpesong, syaitan akan memandu kita. Kita hanya sekadar mengetahui bahawa Allah Tuhan yang maha berkuasa, yang menguruskan alam ini, dialah yang wajib kita sembah, dialah yang kita minta pertolongan. Jangan kita nak kaji sampai peringkat Allah ini nama khas ke, Allah ini bersemayam di aras ke, ataupun ada di mana-mana. Ini akan mengakhirkan kepada kehidupan kita jadi pening. Bila pening, syaitan masuk campur. Bila syaitan masuk campur, dimimpikan muka Allah lagi, dimimpikan Allah, kita pun cakap kawan-kawan, aku mengaji bab Allah ni, malam tadi aku mimpi jumpa Allah. Allah bagi aku satu wahyu, jadi aku diangkat menjadi Nabi. Sudah kan, pening. Sebab tu walaupun kita mimpi jumpa Nabi, tuan-tuan, walaupun kita mimpi jumpa Nabi, tapi kita kena pastikan keesahan. Walaupun disebut bahawa syaitan tidak boleh menyerupai Nabi, kita bimbang syaitan. Oleh kerana kita tak pernah jumpa Nabi, kita pun tak tahu rupa Nabi macam mana. Kita bimbang syaitan, dia kata dia tak mengaku dia Nabi, ataupun dia hanya sekadar mengatakan kalau kamu nak tengok Nabi, kamu tengok sana. Kan? Kalau nak tengok Nabi, tengok di tepi sana. Tengok-tengok tengah ada basuh kereta. Kita pun kata, Nabi Muhammad basuh kereta lah. Kan? Dia menipu kita. Tapi apa tu maknanya, walaupun dalam mimpi kita kata melihat Nabi, kita kena pastikan kesahan dia terlebih dahulu. Jangan terus-terus kata, wah malam tadi aku jumpa Nabi, Nabi aku bagi sekian-sekian, Nabi pesan aku sebab amal sekian-sekian. Kalau ada pula jenis macam tu, jangan. Kerana Islam telah sempurna. Kalau kita mimpi ada amalan baru, ada lagi penambahan amalan yang Nabi tak cerita, bermakna Islam itu tak sempurna. Jadi itu adalah tipu daya iblis dan syaitan. Ini kena jaga-jagalah, terutama orang-orang yang berminat nak mendalami ilmu makrifat, ilmu hakikat. Yang jenis-jenis macam tu kena hati-hati. Kita bimbang syaitan akan berusaha untuk menyesatkan kita. Jadi yang pertama, fa arkanul Islam khamsatun an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hadis yang saya baca pada mula tadi, hadis itu dia kata, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk membunuh manusia, hatta nashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka itu menyebut la ilaha illallah. Kalau kita dengar hadis itu secara umum, seolah-olah menunjukkan bahawa siapa tak mengucap kita boleh bunuh. Jangan salah faham. Hadis ini dia ada asbabul wurud, sebab-sebab Nabi menuturkan sesuatu hadis. Kalau Al-Quran dia ada asbabun nuzul, sebab-sebab ayat Al-Quran diturunkan. Kenapa ayat Quran diturunkan? Ada sebab-sebab dia. Kenapa Nabi cakap umirtu an qatilan nas? Mesti ada sebab. Maka perawi-perawi hadis dia akan cari Nabi cakap di mana, pada masa mana, untuk tujuan apa. Rupa-rupanya dalam peristiwa pengepungan kota Khaybar, Nabi menyebut tu kerana kota Khaybar agak susah nak ditembusi, sehingga Nabi oleh kerana terlampau lama bertahan, Nabi nak bagi semangat
naik semangat kepada tentera Islam yang berkepung tu. Lalu Nabi kata, sebenarnya aku diperintahkan untuk membunuh siapa-siapa saja yang duduk dalam kota tu, yang tak mau menyerah diri kepada kita tu, iaitu orang Yahudi. Bukan untuk ke semua. Kita kena pegang asbabul wurud itu hanya khusus untuk peristiwa tersebut sahaja. Kalau tidak, kita akan jadi orang yang fanatik, orang yang bersifat fundamentalis kepada agama kita, sehingga kita menganggap orang lain, orang kafir, boleh dibunuh. Inilah doktrin, inilah yang dipegang oleh Yahudi, Zionis, yang menganggap orang lain boleh dibunuh. Doktrin macam ni Islam tidak mau, kan? Islam bukan bersifat kejam, kerana Islam menghargai hak terhadap orang bukan Islam. Sebab tu kita ada kafir zimmi, kita ada kafir muahad, kita ada kafir harbi. Itu tujuan dia, supaya Islam dapat memberi kategori kafir macam mana yang boleh diperangi, yang mana yang tak boleh diperangi. Itu kita kena faham betul-betul. Yang kedua, dan engkau mendirikan sembahyang, mendirikan solat. Solat ini sangatlah penting dalam kehidupan kita. Dia disebut sebagai imaduddin, tiang agama. Man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia mendirikan agama. Siapa yang tidak mendirikannya, dia telah meruntuhkan agama. Jadi solat ini sebagai perbezaan di antara kita dengan orang-orang kafir ialah solat. Kalau tidak, kita tak cam. Orang kafir dengan kita tak cam. Perbezaannya ialah solat. Dan solat inilah ialah perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala di dalam kubur kita, kan? Awwalu man yuhasibu indal qabri. Perkara pertama yang akan disoal, dihisap di dalam kubur ialah tentang solat. Selesai solat, perjalanan kita mudah. Tapi kalau solat tak selesai, perjalanan kita payah. Dan tuan-tuan, dalam satu peristiwa, seorang badui jumpa Nabi. Dia kata, Nabi, aku ni tak mau buat benda lain, aku nak benda wajib saja. Kau cerita aku sikit apa yang boleh aku buat. Nabi kata, hang solat, hang tunaikan zakat, hang buat yang rukun Islam saja. Lepas tu hang berpuasa dalam bulan Ramadan, hang pergi haji. Sunat-sunat tak mau buat. Tak apalah, kata Nabi, tak buat. Lalu dia kata, okey, aku akan buat yang kau suruh saja. Jadi dia balik. Jadi sahabat tanya, boleh ke tu? Buat yang wajib saja. Nabi kata, aflah in sadaq. Nabi kata, kalau dia benar-benar kata apa yang dia buat itu, aflah, dia akan berjaya. Maknanya kalau kita mengekalkan yang wajib, kita dah boleh menjadi manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. Maknanya yang wajib ini adalah solat. Malah nak solat lain pun tak ada masalah. Malah nak solat lain pun tak ada masalah. Solat-solat sunat malas, tapi solat yang wajib. Cuma okey, oleh kerana kita bimbang solat wajib kita ni tak sempurna, maka ditampunglah dengan solat-solat sunat. Macam kita makan nasi lah, makan nasi saja pun kenyang, kan? Nasi putih lah, apa pun tabuh, sama ke? Tapi oleh kerana nak sedap, taruh kari, kan, taruh kicap, taruh sambal belacan sikit apa semua, baru dia ngam, baru dia cukup sempurna. Dia punya resipi dia tu. Begitu juga dengan solat. Tapi kalau kita buat yang wajib saja pun, itu sudah memadai untuk kehidupan kita. Tapi kalau kita nak lagi hebat, kita kena tambah dengan solat-solat sunat yang lain. Jadi maknanya solat ini sangat penting, Lepas apa ni, kalau kita tak lepas solat, tak lepaslah kehidupan kita. Kejayaan kita bukan diukur dengan kejayaan harta benda dan sebagainya, tetapi diukur dengan kekuatan kita untuk sujud kepada Allah Jalla wa'ala pada waktunya. Kita kena ingat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan semua manusia mampu solat. Ada orang tu dia boleh pergi merata-rata, angkat besi, pergi gimnasium dan sebagainya, tapi nak angkat takbir, Allah, satu benda yang cukup berat bagi dia, kan? Dia boleh pergi kenduri, sebutlah kenduri di Johor, Singapura, Melaka, semua dia boleh pergi. Tapi masjid depan rumah, surau depan rumah, dia buat tak dengar je azan. Sebab benda itu satu benda yang sangat susah, kecuali mereka yang diberi hidayah oleh Allah Jalla wa'ala. Cuma Nabi pesan, jangan sekali-kali meninggalkan solat. Macam tuan-tuan mungkin jenis kerja shift yang kadang-kadang susah nak solat. Jika benar-benar betul susah, boleh jamak. Dibenarkan dalam agama kita jamak, kan? Tapi dia hanya untuk orang-orang yang mempunyai masyakkah untuk solat pada waktu. Nak tinggal tak boleh, khususnya pada doktor bedah, polis yang menjaga keselamatan. Kalau tuan-tuan pun terlibat dengan suasana macam tu, sebelum masuk kerja tu dah rasa-rasa memang betul tak boleh, maka dibenarkan
untuk kita jamak 4 waktu siap-siap, bukan 2-2 kan, 4 siap-siap boleh, tapi dalam keadaan betul-betul memerlukan. Dan berlaku bukan hari-hari, berlaku pada suasana yang memerlukan saja. Maknanya Islam tak mau kita tinggalkan solat. Sebab tu kita ada jamak, kita ada qasar. Tujuannya apa? Nak memudahkan. Sebab yang penting kita solat. Hari ini kita tengok solat diabaikan, solat dibiarkan. Jadi solat dibiarkan, diabaikan, akhirnya kita akan menjadi manusia yang lemah iman. Yang ketiga, dan engkau membayar zakat. Ini zakat wajib, zakat pendapatan. Imam Qurtubi sebut, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau orang yang jenis boleh bayar zakat, dia tak nak bayar, esok dia bangkit, besok dia bawa unta, pikul kat atas belakang dia unta. Kan dulu zakat kan, zakat binatang, unta apa semua kan. Mungkin kita orang Melayu pikul padi lah kot atas belakang. Tapi Imam Qurtubi sebut, Nabi kata pikul unta atas belakang. Berjalan nampak unta kat tepi, ambil tambah lagi. Jalan lagi, ambil tambah lagi. Orang kata apa siapa dia tu, dah lah unta tu berat, tambah lagi. Itulah orang yang tidak mau bayar zakat binatang ternakan dia. Kalau yang siapa ada unta, dia akan pikul unta di akhirat kelak. Siapa yang ada lembu, dia tak bagi zakat. Siapa yang ada kambing, mungkin kita padi kan, tempat kita padi, ataupun zakat duit simpanan kita yang sepatutnya kita keluarkan, kita tak nak keluarkan, maka kita akan terpaksa memikul beban itu di akhirat kelak. Bukan makin kurang, kata Imam Qurtubi, dia makin tambah, lagi berat, lagi tambah, sehingga terpaksa muka dia menyembam ke tanah kerana beratnya bebanan tanggungan yang dia pikul itu bagi mereka yang enggan membayar zakat. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, sebaik saja dia memegang tampuk khalifah, perkara pertama yang dia buat ialah memerangi zakat. Kerana sebelah Yaman sana, dia mencadangkan, membayangkan zakat ini diberi kepada Muhammad, dia kata. So bila Muhammad mati, tak payah bayar zakat lagi. Bukan bagi kerana agama, bagi kerana Muhammad. Jadi bila Nabi mati, Nabi wafat, dia anggap tak perlu bayar zakat lagi. So Sayyidina Abu Bakar, dia gunakan kedudukan dia sebagai khalifah, dia memerangi dulu geng-geng yang tak mau, enggan membayar zakat ini. Depa ni sembayang, puasa hebat, orang Islam macam kita, sembayang kuat apa semua, cuma depa ni enggan membayar zakat sahaja. Sebab tu ulama kata, walaupun depa ni sembayang, walaupun depa ni puasa kuat, rajin benar-benar ibadat, mengingkari zakat, Allah, harta tu aku punya, takkan kau bagi kat orang, mengingkari zakat wajib sahaja, sembayang ke, rajin puasa ke, tetap diperangi di dalam agama kita. Kerana pengikut-pengikut yang tak nak bayar zakat tu hampir 200,000 orang juga, ramai. Dan mereka ini semuanya orang yang hebat-hebat dalam agama, cuma tak nak bayar zakat sahaja. Sebab tu zakat adalah kewajipan dalam agama kita. Janganlah kita ni suka mencari helah untuk mengelakkan bayar zakat. Ini tidak boleh, kerana dia merupakan kewajipan. Dan dia kata, wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Tak lama lagi lah Rejab dah. Lepas ni Sya'ban, lepas Sya'ban Ramadan. Kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan puasa kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba kita bayangkan berapa lama dah kita puasa. Saya ingat kita orang lelaki ni, orang Melayu ni, sejak kecil diajar puasa. Puasa ni daripada belum balik kita dah kena paksa puasa dengan mak ayah kita. Tapi sembahyang mak ayah kita jarang suruh kita. Hari ini pun macam tu juga, anak-anak kita kecil, kita suruh dia puasa. Dia dapat puasa satu kebanggaan bagi kita. Tapi dia tak sembahyang, kita tak rasa bangga pun. Kita tak rasa susah hati pun dia tak sembahyang. Sebab kita memang puasa ni dah daripada dulu lagi. Jadi kalau boleh, biarlah puasa kita ni ada martabat sikit. Ada dia punya martabat yang paling tinggi sikit. Kalau dulu kita hanya puasa sekadar puasa, tahun-tahun sebelum nikah kita puasa sekadar puasa, tapi kita tak jaga mulut, kita tak jaga lidah, tak jaga mata, tak jaga telinga, kan? Sehingga kadang-kadang ada hari tu Nabi sebut, kam min sa'im laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Tidak ramai orang yang berpuasa yang dapat puasa sepenuh-penuhnya arti puasa, kecuali padanya ada lapar dan dahaga. Nak menunjukkan bahawa puasa ini satu benda yang mesti dibuat ada dia punya martabat dia. Kita kena satu peringkat puasa kita sampai
puasa khas dah. Nak ambil puasa khawasul khas tak boleh lah, tinggi sangat. Ambil puasa khas. Puasa awam ni cukup-cukup lah kot yang lepas. Puasa khas ni macam mana? Kita mulakan dengan sembahyang subuh berjemaah. Kita bangun sahur. Sebelum sahur kita buat solat-solat sunat tahajud, qiyam. Kemudian kita bersahur. Lepas bersahur kita mengaji ataupun kita dengar-dengar kuliah, kan? Lepas tu kalau kita kerja, kita pergi kerja. Kurangkan bercakap, kurangkan melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan puasa kita. Kita jaga batin kita, kita jaga panca indera kita. Lepas tu kita berbuka puasa. Lepas buka puasa, sebelum buka puasa kita berdoa, kerana doa sangat mustajab. Kita buka puasa sunat. Lepas tu kita pergi sembahyang berjemaah di masjid. Kemudian kita buat sunat tarawih. Lepas sunat tarawih kita tadarus. Lepas tu kita bangun tengah malam. Lepas tu kita sahur. Maknanya puasa kita dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti yang mendatangkan, melipat gandakan pahala. Tapi kalau sekarang nak puasa macam orang lain, boleh juga, tapi tak ada apa-apa lah. Nabi kata illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Saya pun kadang-kadang perasan, kadang-kadang ada hari tu Allah, puasa aku apa jadi tu, kan? Tambah-tambah duk sembang dengan kawan-kawan pula, lagi syok kalau bab mengumpat ni, kan? Bab mengata korang seronok, lupa rupanya kita puasa, kan? Ada kawan saya hari tu, hari Senin baru ni, ajak pergi makan. Rupanya dia kata, aku ajak hampa pergi makan, aku puasa ni, kan? Apa itu, lupa dia puasa. Sebab apa? Terlalu seronok duk bercerita. Kemudian wa tuhijjal baital haram, dia kata, dan wa tuhijjal baital haram in istata'ta ilaihi sabila. Apa dia? Dan engkau haji akan Baitullahil Haram jika kuasa engkau berjalan kepadanya. Ini maksudnya kita mampu untuk pergi haji. Kalau tak mampu, apa perasaan dengar? Tadi tak dengar. Kalau tak mampu, saya kena pegang pun sedap. Okeylah. Okey. Pegang pun syok. Dan engkau haji akan Baitullahil Haram jika engkau berkuasa, jika kuasa engkau berjalan kepadanya, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Dan kalau kita pergi haji tuan-tuan, ataupun pergi umrah, jadikan haji dan umrah kita haji yang berkualiti, umrah yang berkualiti. Hari ini ramai orang pergi haji, pergi umrah, tapi kadang-kadang kualiti haji umrah tu tak ada. Kata ulama, saya ingat kata almarhum Ustaz Hasanuddin Al-Hafiz, dia kata nak cam haji ataupun umrah kita ni mabrur ataupun mabrurah, haji kita diterima ataupun mardud. Haji ni ada tiga. Haji mabrur, haji yang diterima. Haji mardud, haji yang ditolak. Yang ketiga haji malboro, dia kata. Yang ketiga tu tak ada lah, yang kedua ya, mabrur ataupun mardud. Mabrur ini, cara kita nak kenal haji ataupun umrah kita ni mabrur ataupun tidak. Umrah dia panggil mabrurah lah. Haji ataupun umrah yang mabrurah, yang diterima ataupun tidak. Yang pertama, selepas kita balik ada perubahan drastik pada fizikal, pada kehidupan kita. Itu kata almarhum Ustaz Hasanuddin. Bukan di sana saja rajin. Ada orang di sana, di Mekah dan Madinah, dia punya rajin pukul 3, pukul 2 dah ada depan Kaabah dah, kan? Buat tahajud rajin, bertawaf apa semua rajin. Siap puasa sunat, siap boleh sedekah, wakaf Al-Quran. Bila dia balik, masjid surau depan rumah pun dia tak pergi. Kata almarhum Ustaz Hasanuddin, kemungkinan, kita tak pasti, kemungkinan besar umrah ataupun hajinya tak ada mabrur. Kerana orang yang haji dia mabrur, dia kata laisa lahul jaza illal jannah, tidak ada balasan kecuali syurga. Dalam yang lain dia sebut bahawa dia punya bersih dia punya suci dosa dia, kama waladat min batni ummihi, seperti baru keluar daripada perut ibunya. Bila kita pergi sana, kita menyucikan dosa, bersihkan dosa apa semua. Bila kita balik ke tanah air, dosa kita dah tak ada dah. Bila tak ada, seolah-olah kita ni baru keluar daripada perut mak kita. Jadi kita jangan kotorkan kehidupan kita selepas haji dengan perkara-perkara yang maksiat yang boleh mendatangkan dosa. Lepas tu kata Ustaz Hasanuddin almarhum rahimahullahu ta'ala, pastikan ada perubahan pada diri dia. Kita boleh tengok, saya boleh tengok, nampak kawan-kawan kita yang pergi umrah kan, pergi haji, bila balik Masya Allah wa tabarakallah, perubahan drastik.
dengan boleh hafal Al-Quran, dengan boleh mengekalkan dalam berjemaah. Ada orang tu berapa kali dah umrah? 3 kali dah ustaz. Berapa kali haji? 2 kali haji. Tapi masjid pun jarang-jarang nampak. Subuh tak nampak, Zuhur tak nampak, pada haji. Jadi kata almarhum Ustaz Zandin, kita bimbang, takut kita pergi melabur duit begitu saja banyak, maka kita tak dapat apa-apa. Jadi tandanya ialah perubahan pada ibadah kita, tingkah laku kita selepas balik daripada haji. Yang kedua, masa buat haji, buatlah sebenar-benarnya. Ada orang malas nak pergi semayang di Masjidil Haram, dia semayang dalam bilik. Mentang-mentang lah menghadap Kaabah, duduk di Safwa menghadap Kaabah, kan? Dia buka tingkap, dia semayang. Allahu Akbar. Ustaz, dapat tak dapat pahala 100,000 rakaat di bilik hotel? Jawapannya tak dapat. Walaupun nampak Kaabah depan mata. Kerana kata Nabi tu di tempat Masjidil Haram saja, bukan di bilik hotel. Ada orang macam tu, malas. Umrah macam tu saya tengok ramai, dia pergi hak umrah wajib je, yang muntawih bawa. Selebihnya penuh di surau hotel. Dia tak pergi. Malas lah, malam bangun kan, biasa nak pergi awal kan. Jadi maknanya sayang masa yang Allah bagi, peluang yang Allah bagi, duit ringgit yang kita belanjakan. Tiba-tiba kita dah buat stay di kampung, dah buat stay di rumah. Orang azan baru nak pergi masjid, minta maaf lah kan. Masjidil Nabawi boleh gagah lagi, boleh masuk. Masjidil Haram, khuruj kena hambat dengan polis dia kan. Minta maaf lah. Jadi bila kita berhaji sana, spend lah masa kita di dalam Masjidil Haram tu. Duduk dalam Masjidil Haram, duduk menghadap Kaabah tu, kerana tengok Kaabah dapat pahala. Tengok menung kan, banyakkan tawaf sunat, banyakkan puasa, banyakkan bersedekah. Kita lupalah segala urusan-urusan kita di dunia ataupun anak-anak kita yang tinggalkan. Kita serah pada Allah Ta'ala untuk menguruskannya. Tumpuan kita pada haji dan umrah kita. Lepas tu kita balik, kita buatlah perubahan pada diri kita. Ni balik umrah, kalau jenis subuh pukul 8, duduk pukul 8 situ. Balik umrah 3 hari, subuh tak mari dah. Saya bukan apa tuan-tuan, waktu saya pergi umrah baru-baru ni, saya naik Gua Hira. Dalam bukanlah kata nak tunjukkan baik sangatlah, tapi nak cerita sepanjang saya duduk sana, saya tak pernah miss satu waktu pun di Masjidil Haram. Jadi saya duk bayang kan, masa tu first time pergi, duk bayang orang pergi umrah ni mesti nak cari kesempatan berada di depan Kaabah. Jadi malam tu saya naik Gua Hira. Bila naik Gua Hira, naik pukul 8, pukul 10 sampai atas, nak turun balik memang lewat. Pecah tapak kaki, turun. Subuh pagi tu dengan saya lebuh. Dengan saya tak pergi semayang di depan Kaabah, semayang dalam bilik. Jadi saya bangun, kelang kabut lah, dah lewat kan, bangun kelang kabut kan. Duk bayangkan, alamak, tak ada orang lah ni, nak semayang ni. Nak turun bawah ke bilik hotel tu, memang tak ada orang. Turun, tengok, tu dia, penuh. Saya kata hati mereka, dalam hati lah, mereka ni tak pergi sembahyang kan? Bukan kata jemaah kaminya, jemaah lain. Perempuan tak pergi sembahyang kan di Kaabah tu, depan Kaabah. Tak larat ustaz, jauh. Tak larat ustaz, bawa balik shopping. Tak larat ustaz, nak kena pergi awal, sekali mereka tutup. Macam-macam alasan. Jadi saya fikir balik, loh ini ke perasaan. Sebab tu saya tengok kadang-kadang orang pergi umrah, pergilah 3-4 kali pun. Kalau tak ada perubahan pada diri dia, lepas dia balik, maknanya kita bimbang, takut umrah itu mardud, umrah yang ditolak oleh Allah Jalla wa'ala kan. Jadi kita pastikan haji yang peluang kita dapat, umrah yang peluang kita dapat, kita jauh, bukan senang kita nak pergi, ada kota dan sebagainya, kita pergunakan sebaik mungkin. Dan insya-Allah bila kita balik, wala fusuqa wala jidal, tidak ada sebarang berlaku kerosakan pada haji kita, pada umrah kita. Laisa jazaa'u illal jannah, tidak ada balasan yang lain selain daripada syurga. Saya kadang-kadang bila cerita, mungkin tuan-tuan kenal lah kan, Tuan Haji Tuan Haji Makno kan, bekas warden sini juga kan. Dia balik umrah, balik haji berapa hari? 3 hari ke 2 hari kan. Kemudian dia admit di hospital, kemudian dia meninggal. Saya duk bayangkan, mudah-mudahan Allah bagi syurga kepada dia. Sebab dia balik haji, kemudian lepas balik haji dia tak sempat nak buat apa-apa pun, nak buat dosa kan, nak sembang, nak mengumpat macam kita ni. Tiba-tiba Allah bagi dia sakit, dia adalah seminggu kan, sakit. Kemudian Allah jemput dia. Dia balik, dia tu admit di hospital.
kawan saya PKP satu sekolah di sini, balik pada umrah atas kapal terbang dia jatuh. Balik kapal terbang, atas kapal terbang dia jatuh, touching saja, landing saja di KLIA, terus pergi Ampang punya medical center, di Ampang. Pukul 10 dia masuk, pukul 1 kot, pukul 2 dia meninggal dunia. Kita nampak macam tak ada nak rugi nak sembang kan, tapi kita bayangkan dia balik dalam keadaan suci, dosa dia tak ada, lalu Allah jemput dia pula. Kita balik 3 hari berkat dah, masuk hari keempat, hari kelima kan, dia mari balik perangai lama. Tu yang ada pada kita yang leceh tu kan, dia Allah jemput terus lepas balik umrah sampai tak sempat dia dapat dosa di tempat dia ini. Sana dia dah suci dah. Jadi kadang-kadang kita cemburulah dengan cara kematian yang Allah panggil depa tu. Sebab depa dah tertentu dalam tulisan Allah. Kita tak tahu lagi macam mana, di mana saat kita diambil nyawanya. Yang penting jangan duk ambil tempat-tempat yang tak menentu dah kan. Jadi bacalah doa, wala takhtim alaina bisuil khatimah. Janganlah engkau tamatkan kami dengan tempat-tempat yang tidak baik. Dan seterusnya dia kata, tadi rukun Islam wa arkanul iman. Saya nak beritahu pada tuan-tuan, rukun Islam, benda ini boleh dibuat secara jahat, secara nampak. Sembahyang kita nampak sembahyang, mengucap 2 kalimah syahadah kita nampak mengucap, dirikan sembahyang, puasa kita nampak, zakat nampak, haji pun nampak. Tapi mai rukun iman ini, dia semuanya perkara-perkara sam'iyat. Sebab itu ada orang dia percaya rukun Islam tapi dia tak percaya rukun iman. Kita kena pegang dua-dua. Rukun iman semua yang melibatkan keyakinan sahaja, kepercayaan saja, tak pernah nampak. Yang pertama, engkau percaya wal arkanul iman sittatun an tu'mina billah, bahawa engkau percaya akan Allah. Percaya ke Allah. Pernah tengok Allah? Pernah nampak orang sembah Allah ada kat depan? Tak pernah kan? Maknanya rukun iman ni semua melibatkan kekuatan hati kita. Kalau hati kita lemah, lama-lama kita kata betul ke Allah ada? Macam ada seorang sahabat kita kata apa? Allah ni Tuhan ini adalah getaran jiwa, dia kata. Bukan getaran jiwa pira melihat, getaran jiwa tu bukan kan? Getaran jiwa ni dia kata ialah perasaan hati. Ini Tuhan itu adalah perasaan hati, bukan wujud betul. Dia apa? Sebab dia akal sahaja tidak mampu untuk menterjemahkan Allah itu. Kita kena percaya. Kita mesti kena berpandukan kepada wahyu Nabi dan juga ilmu yang Allah bagi. Kalau saya akal saja nak menterjemahkan Allah, macam saya sebut kan, Allah ini laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai sesuatu. Tapi di syurga kita dapat melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Rupa-rupa wajah-wajah mereka itu wajah kegembiraan kerana dapat melihat Tuhan mereka. Sedangkan kita mengaji Allah tidak menyerupai sesuatu. Macam mana Allah nak tunjuk kat kita sedangkan dia tak menyerupai sesuatu? Tiba-tiba Allah munculkan kita, dia kata macam mana melihat Allah seperti bulan purnama kan? Allah, tapi Allah bukan bentuk bulan tu. Macam mana bentuk Allah di syurga, wallahu alam. Tapi katalah saya bagi bayangan, tiba-tiba Allah bentuk bulat. Jadi masa kita di dunia, rupanya Allah ni bulat. Kan? Sebab di syurga Allah pertontonkan muka dia, diri dia dengan keadaan bulat. Waktu di dunia laisa kamitslihi, tidak menyerupai. Baru kita dalam hati kita, selama ni aku duk sembah Allah, rupanya Allah ni bulat. Payah-payah kita nak kan. Padahal Allah bukan bulat, Allah bukan bujur, Allah bukan bentuk tiang dan sebagainya. Tapi Allah akan tunjuk wajah dia, diri dia kepada penghuni syurga. Jadi payah. Orang yang akal saja, dia kata ni mengarut dah ni. Ngarut dah. Sembah apa benda tak nampak. Sembah mesti suatu benda yang ada di hadapan. Patung ke, kayu ke, pokok ke, busuk ke, benda di hadapan. Minta kat mereka, minta kat benda itu, baru kita nampak benda itu menjadi perantaraan kita. Benda yang kita sembah, orang itu hantar pula kepada Allah Jalla wa'ala. Kita tak ada perantaraan dan tu tak menyerupai sesuatu. Jadi akal tak boleh terima. Tapi pasal apa kita terima tuan-tuan? Kerana kita percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Iaitulah dinamakan iman. Iman ini bermaksud tasdiq biqalbi, mempercayai dalam hati.
Kalau orang petikai kita kan, kadang-kadang kita tak ada nak jawab, kita akan putus jawapan kita kan. Hampa sembah apa benda yang tak menyerupai sesuatu, cuba bagi kat saya boleh tak bentukkan sikit Allah ni. Kita kata nak bentuk macam mana Allah tak serupa sesuatu, macam mana kan, jenuh kita nak jawab. So orang yang beriman dia akan percaya kerana dia yakin zat Allah itu tetap ada. Baik, yang kedua dia kata wa malaikatihi, ini pun gaib juga, alam gaib juga, semua alam gaib. Malaikat ni dia kanan dan kiri kita ada Raqib dan Atid. Bukan Ustaz Raqib kan. Ustaz Raqib tak nampak apa ni. Raqib dan Atid. Ma yalfadhu min qalin illa bi raqibin Atid. Tidak akan terlepas sesuatu apa yang kita kata daripada tulisan Raqib dan Atid. Dia ada kat kita. Tapi kalau kita tengok kan tak nampak apa pun. Tengok kiri tak nampak apa pun. Tak pula rasa berat sebelah ke. Tapi benda itu wujud. Ini saya katakan tadi, iman ini semua perkara-perkara dipanggil sam'iyat yang tak boleh dilihat. Hak Islam tadi semua kita nampak. Lepas tu dia dua. Hak Islam tadi mesti dalam bentuk amalan. Rukun Islam mesti dalam bentuk amalan. Yang tiap-tiap hari kita buat hanya sembahyang sahaja, yang lain berkala. Ramadan setahun sekali, zakat tunggu kemampuan, haji tunggu kemampuan, yang hari-hari 5 waktu hanya sembahyang sahaja. Dan iman pula berbentuk hati, berbentuk percaya, yakin. Malaikat kita tak nampak. Ada orang tanya, dia kata malaikat Jibril tugasnya apa dia? Menurunkan wahyu. Setelah Nabi SAW wafat, malaikat Jibril buat kerja apa lah ni? Kan? Kalau dia tanya kita, malaikat buat kerja apa lah ni? Kita kata malaikat Jibril turunkan wahyu lah. Turun kat siapa? Nabi dah tak ada dah. Jadi makan pencin dia kata. Kan? Malaikat Jibril duduk dalam dia punya tempat dah, duduk makan pencin. Sebab kerja dia dah habis, settle. Kerana menurunkan wahyu. Oleh kerana orang tu nak kuatkan hujah dia kata tak. Malaikat Jibril tetap bertugas menurunkan wahyu. Tadi malam tadi dia turunkan wahyu kepada aku, melantik aku menjadi rasul, dia kata. Kan? Dia turunkan wahyu, dia kata engkau berhak untuk mengutip zakat. Engkau adalah keturunan mulia Rasulullah. Dia mula dah nak mengaku nabi. Dia hujah mula-mula, dia tanya kita, malaikat Jibril buat apa? Kita tak boleh jawab. Ya kan? Takkan nak turun wahyu, turun kat siapa lagi? Takkan malaikat nak makan pencin, dia bukan macam kita makan pencin. Jadi malaikat buat kerja dah lah. So dia jalankan wahyu lah. Dia turunkan wahyu kat aku malam tadi dalam mimpi. Kerana Nabi Muhammad juga mendapat wahyu kadang-kadang melalui mimpi. Kita pun terpengaruh. Kita pun sonok ikut dia. Air basuh kaki dia pun kita minum kan. Ini di antara dakyah-dakyah yang mereka cuba nak. Sebab saya kata tadi, benda tu berdasarkan keimanan. Ini berapa ramai orang terpedaya kan. Lepas tu dia kata wa malaikatihi, ini malaikat, wa kutubihi, kitab Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Orang tanya juga, ni geng-geng liberal yang menggunakan pemikiran, dia tanya kita, pasal apa Allah jaga Al-Quran je, kenapa Zabur Allah tak jaga? Padahal itu daripada dia juga. Kenapa Injil Allah tak jaga? Kenapa Taurat Allah tak jaga? Allah ni tak ada, Al-Quran je dia jaga. Sedangkan Zabur, Taurat, Injil dua-duanya, ketiga-tiganya daripada Allah. Pasal apa Allah jaga Al-Quran? Tak, dia kata. Dia pun mulalah nak kelentong kita. Tak, sebenarnya Allah jaga 4 sekali. Hampa je tak tahu. Injil tu adalah perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama ialah Taurat, perjanjian baru ialah Injil. Sebenarnya mereka pun kitab suci juga. Maknanya Injil boleh diperguna kerana dia juga dijaga oleh Allah. Kalau tidak, Allah tak adil jaga Quran sahaja. Kita sekali lagi terkena. Minum air kaki pula dah. Percaya kat dia. Nampak? Kan? Tapi kita yakin kerana ada hujah-hujah mengatakan bahawa Al-Quran sahaja Allah jaga, yang lain Allah tak jaga. Agak-agak kalau kita nak jawab logik macam mana tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang jadi orang tanya macam tu, kita bagi je jawapan macam ni. Pada 4:45 dah. Dia bagi je jawapan macam ni. Allah jaga Al-Quran kerana nak membenarkan agama Islam. Kalaulah orang tanya, apa bukti Nabi Musa ada mukjizat?
Kita kata tongkat. Nabi Musa dah mati, dah wafat. Mana bukti yang lain? Kita kata kitab Taurat. Kitab Taurat dah tak tahu, cari mana kitab Taurat. Tapi bila bukti Nabi Muhammad ini benar-benar orang yang benar, orang yang betul, buktinya yang masih ada sehingga ke hari ini ialah Al-Quran. Kalau tak percaya, buka isi kandungan Al-Quran. Ada tak kisah dalam Al-Quran yang Allah tegur Nabi? Ada tak? Ada. Abasa wa tawalla, kisah apa tu, Abdullah bin Ubay, Nabi nak semayang jenazah. Ada. Kalaulah Nabi yang buat Al-Quran ini, sudah tentu ayat-ayat yang menunjukkan Allah marah Nabi, Nabi akan buang dia daripada Al-Quran. Sebab Nabi nak jaga nama baik dia. Aku pemimpin tertinggi, aku orang yang hebat, orang yang mulia. Al-Quran ni aku buat, jadi aku buanglah berkaitan dengan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tapi Nabi tak buang. Allah kesian kat pakcik aku, duk kutuk dia jari-jari, duk celaka dalam surah Tabat. Aku buang surah Taubat, surah Tabat kata Nabi. Kalau Nabi nak buat, kalau Nabi tulis Al-Quran itu. Tapi oleh kerana Al-Quran bukan daripada Nabi, tuan-tuan, Allah yang buat, maka walaupun kata kat pakcik dia hari-hari kan, kalau 8 bilion orang semayang baca Tabat, 8 bilion lah kutuk Abu Lahab. Kan? Kalau kita masjid satu Malaysia ni baca Tabat waktu maghrib tadi, semua pakat duk kutuk Abu Lahab. Pakcik dia, kalau dia ada perasaan simpati sebagai keluarga, dia pasti akan buang. Tapi Nabi tak buang. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma kan, berkaitan dengan Abdullah bin Maktum datang Nabi pusing ke muka dia kan, sehingga Allah tegur Nabi. Kalau Nabi ni orang yang cipta Al-Quran, pasti dia akan buang, kerana itu memalukan dia. So dibiarkan. Jadi hang boleh tengok Al-Quran ini tetap asli, kerana Nabi tidak membuang sebarang pun. Yang sana kenapa Allah tak jaga? Sebab Allah nak bagi tahu, selepas Nabi hadir, kitab-kitab lain tak boleh pakai lagi. Hanya Al-Quran saja boleh pakai. Kalau Zabur boleh pakai, Taurat boleh pakai, puak-puak lain pakai mengaku depa juga agama yang benar. Ini logik kita nak cerita kat depa, logik lah. Taurat asli, Injil asli, Zabur asli, pakat mengaku, kami pun benar. Jadi siapa yang benar? Kan? Siapa nak mengaku benar? Siapa nak mengaku salah? Pakat benar belaka. Jadi Allah nak kata, sebaik saja Nabi hadir, tidak ada lagi ajaran Nabi Musa, tidak ada lagi ajaran Nabi Daud, tidak ada lagi ajaran Nabi Isa. Semua kena ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka Allah kekalkan Al-Quran seperti asli. Allah tak kekalkan Taurat itu sebagai asli, kerana nak memberitahu Nabi Musa kalau dia hidup pada zaman Nabi Muhammad, dia kena ikut kata Nabi, ikut syariat Nabi. Sebab itu di akhir zaman, kenapa Nabi Isa diturunkan, kenapa tak Nabi Muhammad diturunkan? Sepatutnya yang turun Nabi Muhammad lah, sebab dia paling mulia. Tapi Allah turunkan Nabi Isa di akhir zaman, membunuh Dajjal di Babul Lut. Apa sebab dia? Nak beritahu bahawa Nabi Isa akan cakap depan khalayak ramai bahawa aku juga mengikut syariat Muhammad. Agama Muhammad saja yang betul, agama lain semua salah. Itu kita nak cakap kat dia. Sebab hari ni manusia dia bertanya, dia menuduh pula Allah ta'adil wa tabarak, masya-Allah wa tabarakallah. Dia sanggup tuduh Allah ta'adil. Al-Quran dia jaga, hak lain dia tak jaga. Sebenarnya dia bukan nak marah bukan kata dia nak bertikai pun, bukan marah kat Allah sangat pun, cuma nak mendakwa agama dia juga benar. Sebab tu dia buat macam tu, kan? Jadi bab-bab iman ini semua hati. Payah kita nak berdebat, payah kita nak bercakap, kecuali dengan ilmu dan juga dengan mengaji. Kalau tak mengaji, orang bercakap kat kita, kita pun menung, lalah kita betul juga hang kata dah. Jom ikut agama kami, habis. Kan? Hari ni orang jadi macam itulah, kerana tak mengaji. Sebab tu tuan-tuan, kita selain pada suka dengan ceramah orang minat. Sebab ceramah ni banyak gelak daripada ilmu, kan? Kita bukan kata dengan ceramah, kita kena rajin mengaji. Ceramah ni dia bagi buka, dia buka tajuk, dia buka satu ilmu, tapi nak mendalaminya mesti melalui mengaji, tengok kitab, tulis, catat. Itulah yang sebenarnya. Okey, dan yang terakhir, dan segala rasulnya. Ini rasul pun kalau saya nak jelaskan panjang juga, tapi saya sebut sepintas lalulah rasul. Kita walaupun Nabi Muhammad itu mulia, tapi kita diajar la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membezakan mana-mana rasul. Si Yahudi tadi, kalau tuan-tuan baca sirah,
pasal apa Yahudi ni dia tak mau dekat Nabi sangat. Sepatutnya tuan-tuan, asal ceritanya depa ni lah Yahudi duk tunggu Nabi Muhammad SAW datang. Asalnya bila Aus dan Khazraj di Madinah dia dah nampak bibit-bibit nak jadi baik, Yahudi kata tunggu, dalam kitab kami ada beritahu seorang Nabi akan hadir dan kami akan bersama dengan Nabi tersebut, kami akan perang kamu wahai penduduk Madinah, kami halau kamu keluar. Yahudi, maknanya mereka pada mula asal duk sangka Nabi Muhammad itu di kalangan mereka, orang Yahudi juga. Tengok-tengok orang Arab, mereka pun rasa lekeh, rasa tak mau layan, mereka pun tak mau terima. Orang Madinah pula bila kena ugut macam tu, mereka cepat-cepat. Bila dapat tahu je Nabi ada di Mekah, mereka hantar rombongan 12 orang untuk buat perjanjian Aqabah. Sebab itu ada orang tanya saya, kenapa orang Mekah tak mau terima Nabi, orang Madinah boleh terima Nabi? Sedangkan orang Mekah, pakcik dia, makcik dia, segala adik-beradik dia di sana. Orang Madinah bukan dah kenal mengenal Nabi, tapi pasal apa dia boleh terima? Logiknya ialah kerana orang Madinah takut orang Yahudi ambil Nabi daripada awal. Dari apa pun ambil siap, percaya dengan Nabi, beriman Nabi, lantik Nabi pemimpin. Itu salah satu sebab dia. Sedangkan orang Yahudi tadi, ingat geng dia juga, kerana kebanyakan Nabi ni orang Yahudi, tengok-tengok orang Arab, mereka pun tak jadi, dan akhirnya mereka memusuhi dia. Dan kita tak pernah membeza pun. Kita walaupun kita tahu Nabi Isa dianggap Tuhan, kita tak anggap Tuhan. Padahal Nabi Isa tu cukup ajaib penciptaan dia. Tidak ada bapa tiba-tiba boleh ada dalam perut. Tapi ajaib lagi Nabi Adam, bapa tak ada, mak tak ada, tiba-tiba boleh wujud. Kan? Kalau Nabi Isa tu ajaib, Nabi Adam lagi ajaib. Tak ada mak, tak ada ayah, tiba-tiba boleh wujud. Kan? Kita tetap menganggap dia sebagai hamba, bukan Allah, bukan Tuhan dan sebagainya. Siapa lagi? Nabi Musa, sehingga mereka menganggap Yahweh dalam ketuhanan Musa, kan. Kita tak juga menganggap Nabi Musa itu sebagai Tuhan, dia tetap juga Rasul. Dan kita tak pernah menyalahkan mana-mana Rasul, walaupun kita tengok ada peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang akal kata, kenapa Nabi buat tindakan macam ni, kan? Kenapa tak buat tindakan macam ni? Jadi kita tak pernah menyalahkan, kerana Islam mengajar kita la nufarriqu baina ahadin minhum. Dan wal yaumil akhir, hari akhirat, hari pembalasan, kan. Wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrih, dan dengan kadar kebajikannya dan kejahatannya. Okey, ini dua benda, hari akhirat. Ada orang tak percaya hari akhirat. Dia kata kalau berlaku akhirat, habislah. Mana ada, dunia ini tak akan musnah, dunia ini dia akan bergerak. Tapi kalau kita tanya dia secara berhadapan dengan dia, hang di dunia hang kena zalim, hang teringin dah nak balas orang tu. Kita di dunia, kita manusia biasa, tiba-tiba orang zalim kat kita teringin nak balas. Sebagai manusia tentu ada nafsu keinginan untuk membalasnya. Mesti kita rasa aku mesti nak balas juga, tapi tak mampu, kerana orang yang menzalimi kita itu orang yang berkuasa, mempunyai pengaruh dan kedudukan. Jadi kita pun rasa macam, bila lah aku boleh balas dia ni, geram tu ni. Nak balas dunia tak mampu, maka pikiran kita mesti menginginkan satu hari yang adil pembalasan dapat diberikan. Tak lain dan tak bukan adalah hari akhirat. Maknanya walaupun orang tu tolak akhirat, kita tanya dia, nak tak kalau hang diberi peluang untuk membalas kejahatan orang? Mesti dia nak. Bila dia nak, dunia tak mampu. Nak balas pun tengok tua dah, Allah, nak pergi katok kesian pula, kan. Nak balas, dia ada power. Lagi dia sains lagi, jenuh kita, kan. Kita pun mesti nak cari satu hari yang sesuai untuk pembalasan. Akhirat dah. Maknanya akal kita mesti nak kepada akhirat. Walaupun duk bercakap tak mau akhirat, kerana dia kata akhirat itu tak wujud. Tak mungkin. Ini Imam Qurtubi sebut dengan jelas dalam kitab Mahsyarnya. Dan yang terakhir, qada dan qadar. Hari ini kita suka menyalahkan takdir. Memang betul, takdir sudah ada, takdir muallaq dan takdir mubrang. Tapi takdir ini berjalan di atas sunnatullah, berjalan di atas sunnatullah, iaitu yang baik dapat baik, hang buat baik hang dapat baik, hang jahat dapat jahat. Itu dia panggil sunnatullah. Dia tak berlaku buat baik dapat jahat, buat jahat buat baik dapat baik. Dia tak berlaku, kerana Allah dah mengatur. Hang rajin, hang urus dengan baik, hang dapatlah peluang. Hang tak urus, hang gagal lah. Sebab tu dia katakan bahawa mereka yang tidak merancang, mereka yang gagal merancang sebenarnya adalah mereka yang
mereka yang gagal merancang, mereka ialah orang yang merancang untuk gagal. Kata ahli bijak pandai kan. Orang yang tak rancang, kita tak rancang kehidupan akhirat, maknanya kita sengaja untuk gagal di akhirat. Itu dia punya kaedah dia. So kalau kita rancang, kita doa, kita buat kebajikan, takdir kita boleh ubah. Yang tak boleh ubah, takdir mubram. Saya cerita sikit tuan ya. Takdir mubram ni, kita mati. Kita mati. Allah tulis kita mati umur 62 tahun di atas Lauhul Mahfuz. Takdir kita mati. Kita pun buat baik daripada 62 pergi 65, tapi mati juga. So mati itu mubram, tetap mati. Perubahan daripada 63 pergi 65 itu dia panggil muallaq kerana kita melakukan kebaikan. Sebab itu orang yang banyak berkat dengan mak dia, tolong mak dia, jaga keluarga, suami jaga isteri, isteri jaga suami, biasanya mendapat keberkatan dari sudut panjang umur. Allahumma tawil a'marana kan, bil khair, panjangkanlah umur kami dalam kebajikan. Tapi mati tetap mati, maka mati itu mubram, tak boleh lari. Cuma bila mati itu boleh bergantung kepada doa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Itulah pahaman kita tentang takdir. Ada orang kata, Allah ustaz, kalau dah takdir macam tu juga kan, tapi hang tak usaha, hang salahkan takdir. Jadi takdir ni kita kena faham betul-betul. Saya nak cerita panjang pun dah hampir pukul 9. InsyaAllah kita akan tengok wajib mengetahui aqaidul iman. Okey, aqaidul iman iaitu segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, mustahil dan harus pada haknya. InsyaAllah pada perjumpaan kita akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Ada soalan silakan. Ada soalan kita jawab soalan. Kalau tak ada soalan kita tutup. Isu makrifat lepas tu kan. Bagi saya dia hanya sekadar orang yang cuba nak lari daripada syariat. Itu saya punya pandangan. Sebab syariat ini dia ikat kita. Agama kita dia hadir dengan maqasid. Maqasid ini adalah tujuan-tujuan agama itu ada. Dan tujuan agama itu dipecahkan kepada syariat. Syariat ini ialah satu undang-undang perjalanan untuk agama kita. Jadi orang yang tidak mau syariat, maka dia nak lari daripada ikatan agama. Dia nak, kalau boleh, agama ini hanya sekedar mengetahui Allah, kenal Allah, siapa itu Allah, tak sembah pun tak apa, cuma bergantung pada dia, itu pun dah mencukupi bagi dia. Sedangkan ayat Al-Quran banyak disebut aqimis solah, dirikanlah solat, tali zikri, kerana mengingati aku kan. Itu semua arahan solat itu merupakan syariat. Wajib solat itu adalah syariat. Ini orang dia nak lari pada syariat, dia kata tak ada wajib solat. Lepas tu Allah kata lagi berkaitan dengan hukum halal dan haram. Haramallahu alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir kan, tentang pengharaman. Dia kata tak ada, semua syariat itu tak ada kerana syariat itu. Jadi kalau macam itulah masalahlah kehidupan kita ni, boleh buat apa saja, yang penting ingat Tuhan ya. Maknanya dia nak cuba lari daripada ikatan agama kan. Walaupun makrifat hakikat itu memang perlu kita mengenal Allah, kita mengetahui kewujudan dia, sifat-sifat wajib, harus, mustahil apa semua kita kena ada. Tetapi Allah hadirkan agama ini, kalau kita tengok mana-mana agama pun mesti ada halal dan haram dia. Agama samawi pun ada halal dan haram dia, agama ciptaan manusia pun ada halal dan haramnya. Tidak ada agama yang asal menganut cukuplah, boleh buat apa saja. Tidak ada agama saya rasa. Bahkan kalau kita pergi masuk dalam hutan Amazon sendiri pun, puak-puak yang tak ada agama, yang sembah batu, pokok apa semua, dia tetap ada peraturan dalam puak dia. Boleh buat ini, boleh buat ini, tak boleh buat ini, tak boleh buat ini, tetap ada. Bila kita buat salah, dia sembelih kita makan, jadi kanibal kan. Walaupun puak tu puak kanibal sekalipun, dalam keluarga, dalam kelompok dia, tetap dia wujudkan peraturan. Apatah lagi agama, mesti ada peraturan. Jadi bila dia kata tak ada syariat, tak ada agama, tak ada peraturan, masalah lah kan. Dia hanya sekadar mengenal Tuhan. Jadi janganlah kita mengambil begitu mudah tentang agama. Kerana agama ini mudah, tapi jangan dibuat-buat mudah. Kan? Wallahu a'lam lah. Ulasan saya sikit berkaitan dengan hakikat syariat oleh saudara kita itu. Wallahu a'lam. Ada lagi?
Okey, kalau tak ada kita tutup. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Minta maaf atas kekurangan dan kesilapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin. Zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.